letih, tuan-tuan. Bicara bab sembahyang ni sebab antara perkara yang kita pandang ringan. Pandang ringan. Sebenarnya kita kena prepare dari permulaan. Persiapan permulaan kita. Daripada wuduk kita. Sebelum wuduk kita tu nak kena prepare dah. Kita mengaji ke tak? Kena tanya. Nak sembahyang ni kena ada ilmu. Nak solat ni kena ada ilmu. Sebab dia ada melibatkan syarat, sah, rukun, batal, makruh dan juga haram. Ada sekali semua dalam tu. Nak kena ambil tahu. Sebab ini antara kefarduan nombor satu yang Allah nak hitung di hadapan dia. Allah tak akan terima amal ibadah lain selagi mana tak sempurna dihitung solat kita. Tapi inilah antara ibadah yang kita pandang ringan. Kita pandang ringan sebenarnya. Ramai tak belajar. Nanti orang rokok kita rokok, orang sujud kita sujud, orang baca Fatihah kita baca Fatihah. Sekali lalu saya nak sebut tuan-tuan, Fatihah ni tuan-tuan. 7 ayat yang kita buat salah, yang menyebabkan terbatal, Allah tak terima sembahyang kita lebih daripada 43 tempat. 43. Dia panggil kesalahan besar, lahan jadi. Tukar huruf. Ta bertukar dengan sin, sin bertukar dengan sad, ain bertukar dengan alif, zai bertukar dengan zal, dad bertukar dengan ta, ta bertukar dengan ta. Semua nak kena mengaji ni. Bukan boleh main rodong sebab dia rukun. Terbatal rukun, terbatal solat. Allah tak terima. 60 tahun, 70 tahun tengok-tengok nak cabut nyawa. Malaikat bawa mari tengok suratan amal, tayang dekat kita, rupanya hang ni calon ahli neraka. Ibadah hang Allah tolak ke semuanya. Tu dia tuan-tuan. Rupanya duk sujud dekat Allah selama ni pak turut, tak pernah mengaji, Allah tolak amal ibadah kita. Sering kali kita buat terbatal. Jolok di bank tu kad kita, dia tenang keluar balik, duit tak ada. Kita duk rasa gaji tiap-tiap bulan masuk. Jolok, tenang. Jolok, tenang. Tak apalah atas muka dunia jolok dia boleh tengok juga. Pergi tanya pegawai bank, hang ni nak tanya siapa? Last minute dah baru tahu kata ibadah kita Allah tak terima. Tuan-tuan, pertama yang kita nak kena jaga, 141 huruf, tak boleh tambah, tak boleh kurang, tak boleh tukar. Kecuali qiraat. Kaedah qiraat yang Nabi ajar mutawatir, 10 cara baca. Contoh nak baca Imam Nafi', riwayat Qalun dan Warash, Imam Warash. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu kaedah qiraat. Nak baca qiraat dipersilakan, ngaji. Nak baca siratal ladzina an'amta alaihim, Imam Yaqub, sila ngaji. Boleh, diharuskan dan dibolehkan. Itu tak menukar huruf atau baris. Kaedah ada. Tapi yang kita ni 141 kurang tak boleh, tambah tak boleh, tukar tak boleh. Huruf. Syaddah ada 14. Satu pun tak boleh kurang, tambah pun tak boleh. Tasydid ada 14. Kurang tambah batal. Kurang tambah batal. Macam ciding tuan-tuan. Macam baby track tu. Dipasang oleh Jepun dulu. Silap pijak meletup. Itu baru Fatihah. Itu dia tuan-tuan. Tu saya kata benda ni, kefarduan yang paling besar ini terlalu sukar. Kena teliti. Kalau lebih kurang tak mari khusyuk. Tak ada khusyuk, hambar. Hubungan kita dengan Allah rasa tak terikat. Perjanjian yang Allah dah berjanji nak bagi tak ada. Tak termeteri. Tak ada sign. Agreement tak ada.
Contoh tukang huruf. Bis, sin dengan ta, tukang huruf. Bis. Contoh tasydid. Dalam bismillah ada 3 tasydid. Bismillah, bismillah. Hirrah, hirrah. Hirrahmanirrahim. 3 tasydid. Salah satu jatuh, habis, lingkup. 14. Tambah huruf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta. Ada satu lagi ain. Alaihim. Ta. Ta alaihim. Ta alaihim. Siratal ladzi dengan zal. Siratal ladzi dengan zai. Bertukar. Cukup dah untuk batal rukun. Saya ingat lagi. Tahun lepas. Himpunan tuan-tuan imam di Al-Ustaz. Saya tak silap. Tok Imam pun pergi. Orang tanya mufti Kedah. Datuk Badaruddin. Tanya Tuan Mufti. Tok Imam kami, hari Jumaat baru ni dia baca bunyi. Barih kasrah tukar pada dhammah. Ghairul maghdubi alaihim. Apa hukum? Ghairul. Dia baca ghairil tu dengan ghairul. Imam jemputan. Mufti Kedah kata batal Jumaat. Tu baru satu baris. Sudah. Tuan-tuan. Sebab itulah saya nak pesan tuan-tuan, jangan tinggal mengaji. Satu ya, cara nak selamat amal ibadah kita sampai akhir hayat kita duduk macam ni. Tak mana ada kuliah pi dengar. Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita tak sempurna ibadah disebabkan kita masih berusaha untuk buang kejahilan itu. Amal ibadah Allah terima. Tapi kalau tercabut nyawa kita amal ibadah Allah tolak disebabkan jahil yang disengajakan. Tahu ada mengaji, tak mau ambil peluang. Disengajakan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lubang neraka jawab dia tuan-tuan. Nak patah balik macam mana? Ini persoalan yang cukup berat. Jadi saya nasihat diri saya dan diri tuan-tuan. InsyaAllah. Berilah ruang hati kita ni biar ada satu ruang setiap hari 17 rakaat biar ada Allah Azza wa Jalla. Sampai waktu ingat kefarduan kita dengan Allah. Di lain waktu juga ada hubungan kita dengan Allah. Zikrullah tuan-tuan, baca Quran, biar ada Allah dalam hati kita. Jangan jadikan Allah ini tempat kita mengadu bila mana kita perlu. Seperti mana kita memperhambakan diri dengan benda. Lapak nasi, pergi cari beras, benda nak. Kita buat Tuhan macam benda. Bila kita perlu, kita susah, kita sakit, baru nak cari dia. Tuan-tuan. Saya takut. Saya ingat lagi kisah apa yang berlaku di Sarajevo dulu, di Bosnia Herzegovina dulu. Umat Islam disembelih. Satu kubur ribuan orang, 3,000, 4,000 sebelih pancung tanam. Imam besar Sarajevo tu mari di KL, dia kata kami dulu aman damai, hidup mewah. Duit ringgit ni belungguk, kaya raya. Sampai menyebabkan umat Islam di sana lupa diri. Sampai mabuk, kelab malam, bini orang, anak dara orang, zina, benda biasa. Sampai masjid jadi lengang. Tinggal Tok Imam dengan jawatan kuasa ya. Tu pun kadang-kadang jawatan kuasa pun duk selak pendek lagi waktu maghrib. Bila Allah turun bala macam ni, tentera Serbia masuk serang, tembak bakar, rogol anak bini depan mata, pancung leher, anak-anak kecil dibelah perut, bini mengandung dibelah perut. Kami cari nak dapatkan pertolongan ni, puas cari. Pi sana tak ada siapa nak tolong, pi sini tak ada nak tolong. Lah kali barulah teringat nak berserah diri dekat Allah. Masuk dalam masjid kami sembahyang, kami teriak, basah ni sejadah tuan-tuan. Tadah tangan ke langit. Waktu itu Allah tolak, tak terima permohonan kami. Sebab apa? Karat dosa kami terlajak banyak. Doa tidak naik ke langit. Malaikat tak angkat, tak naik ke langit. Ditendang balik, dihempak balik doa itu ke muka kami. Waktu itu baru kami tahu apa erti iman, apa erti amal. Baru kami sedar, baru kami faham. Rupanya Allah bukan matlamat macam benda yang ada atas muka dunia.
Perhambakan diri waktu mana kita nak. Kita cari waktu bila kita perlu. Allah Subhanahu wa ta'ala kena ada dalam hati kita setiap saat darah daging kita mengalir, tuan-tuan. Salah satu cara perkemah tentang sembahyang kita, salat kita, insya-Allah ruh iman kita itu Allah akan hadir dalam hati kita. Setiap gerak-geri kita akan muncul nikmatnya rupanya bila hampir diri kita dengan Allah dan Allah Taala terima kita sebagai hamba Dia. Mudah-mudahan tuan-tuan tazkirah malam ni dapat merubah sedikit kekurangan yang ada dalam diri saya dan diri tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil iktibar dan kita perbetul yang mana kita rasa kekurangan itu. Kita semua manusia. Tuan-tuan, bukan setiap waktu kita perhambakan diri pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sebut malam ni menjadi pedoman untuk kita semua. Al-Fatihah.